الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu kita. Dan syukur pada Allah SWT kerana memilih kita untuk duduk dalam majlis zikrullah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, belaka, alhamdulillah. Duduk dalam majlis ilmu ni untuk apa? Tanya sikit bagi ni. Bolehkah? Untuk apa duduk dalam majlis ilmu? Betul. Kamu tak ada jawab betul lah ini. Betul belaka lah, semua dah faham belaka kan tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ni. Macam-macam jawapannya yang semuanya betul. Dan kemuncak kepada tujuan kita duduk dalam majlis ilmu ini, bila kita menuntut suatu ilmu, akan mendorong pada ilmu lain yang dengan ilmu tersebut menghantar kita ke syurga. Sebagaimana kata sebahagian ulama, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dipelajari, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang ia tidak ketahui. Ya, sebab apa? Sebab sawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Itu dia punya matematik dia. Sehingga kan sebahagian ulama mengatakan bahawa menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas menuju ke syurga. Jadi jawapan kepada soalan saya tadi, sebab apa menuntut ilmu ni, sedang usaha untuk mendapat syurga Allah. Tiada ada siapa pun, tak ada siapa pun dalam kalangan kita masuk syurga kerana amalan kita. Tak ada siapa pun, melainkan rahmat Allah. Dan di dalam majlis ilmu, dalam majlis zikrullah, rahmat Allah turun mencurah-curah. Alhamdulillah. Jadi niat kita duduk dalam majlis ilmu ni nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Nak dapat kemenangan di akhirat nanti. Dan kebiasaannya orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia sedang usaha untuk tambah ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala juga, ataupun kasih sayang Allah Ta'ala.
Dan Allah bila dia kasih kepada seseorang hamba dia, dia akan berikan nikmat yang sangat besar, iaitulah nikmat iman. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah Ta'ala boleh bagi dunia ini kepada orang yang dia cintai ataupun tidak. Malah orang yang Allah murkai pun Allah Ta'ala boleh bagi dunia. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cinta. Jadi yang kita buat ni usaha kita untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat rahmat Allah. Teringin kita nak masuk syurga. Kalau kita tengok gambar elok-elok, indah-indah kan, di Turki, di Kashmir kan, teringin kita nak pergi, nak tengok macam mana, teringin sangat. Sebab memang keinginan kita suka kepada yang indah-indah. Jadi ada yang kumpul duit untuk pergi mengecapi nikmat di tempat yang indah-indah. Ada kawan-kawan kita sanggup ikat perut kerana apa? Nak pergi tengok juga tempat yang cantik-cantik. Tak boleh pergi Kashmir, tak boleh pergi Turki, pergi Indonesia pun jadi lagi murah tambang berbanding dengan pergi Kundasang. Kundasang pun cantik juga. Kalau tengok gambar matahari naik, matahari jatuh, subhanallah. Rindu kita nak pergi bagi yang dah pernah pergi. Bagaimana pula dengan syurga? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aina ra'at. Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh syurga yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang dah tua-tua macam saya ni, yang lebih tua daripada saya ni, tak lama dah harap-harapnya. Jadi kita ambillah masa untuk mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita. Kalau Allah Ta'ala tak terima amalan kita, walaupun amalan kita banyak, tak ke mana juga kita. Sebab itulah kita kena belajar juga ilmu membersih hati. Ilmu bagaimana supaya hati kita ni bersih daripada sifat-sifat yang terkeji. Antara sifat yang terkejinya ialah sifat takabur, sifat sum'ah, dan sifat-sifat yang lain. Sifat mengharapkan pujian daripada orang lain. Jadi dibimbangi amalan yang kita lakukan, bila sampai kepada Allah Ta'ala, amalan itu tidak boleh menjamin kita ke syurga. Jadi letih lah kan. Saya pun kadang-kadang terfikir juga, kita duk buat ni Allah Ta'ala terima atau tidak? Kita duk buat selama ni Allah Ta'ala terima atau tidak? Sebab itulah kena jaga hati kita. Sebab bila hati kita ni berjangkit dengan sifat-sifat syirik, walaupun syirik itu kita namakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi,
sifat-sifat takabur, sifat-sifat yang mazmumah itu jika ada dalam hati kita menyebabkan amalan kita habis tak ke mana. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bila kita menghadap Allah Ta'ala besok, kita dah tentulah bawa amalan kita. Tapi bila kita tunjuk kepada Allah Ta'ala, amalan itu tak ada apa-apa pun, sebagaimana habuk yang berterbangan. Jadi kita muhasabah balik diri kita ni, ada tak penyakit-penyakit hati kita yang boleh merosakkan amalan kita. Moga-moga amalan kita yang sikit ini Allah Ta'ala terima untuk mendapat rahmat Allah. Ingat ya, untuk nak dapat apa? Rahmat Allah. Wala uzuna sami'at, tak pernah kita dengar keindahan syurga itu dengan telinga kita. Keindahan yang hebat sehingga tak terjangkau oleh pendengaran telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terbetik, terlintas dalam hati kita ni gambaran dia bagaimana. Maka Nabi kata faqra'u in syi'tum, bacalah ayat ini dalam surah Sajadah. Setiap hari Jumaat kita baca surah Sajadah, ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa maknanya? Tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat. Tak ada seorang pun dalam kalangan kita ni mengetahui berbagai nikmat yang menantinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan kebiasaannya yang Allah Ta'ala tebus balik itu dengan usaha kita yang sikit sahaja. Kenapa sikit? Kerana umur kita terbatas. Sedangkan yang Allah Ta'ala nak bagi itu kekal selama-lamanya. Indahnya hidup di dunia ini, bahagianya hidup di dunia ini, kadang-kadang diselang-seli dengan penderitaan. Sekejap bahagia, sekejap derita. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, kebiasaannya penderitaan itu tidak selama-lamanya. Kalau kita sedang mengecapi kebahagiaan, kebahagiaan itu pun tidak selama-lamanya. Berbeza dengan akhirat, berbeza dengan syurga. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nak dapat yang kekal ini, jangan kita tertipu dengan dunia kita. Sebab apa? Perbandingannya begitu jauh. Seperti mana Rasulullah SAW pernah membandingkan nilai syurga berbanding dengan dunia ini, nilai akhirat berbanding dengan dunia. Lalu Rasulullah SAW bawa sahabat-sahabat dia duduk keliling di lumbukan sampah. Daripada sampah itu Nabi ambil secebis kain buruk, secebis tulang yang sudah lembut. Lalu Nabi angkat, tunjuk dekat sahabat-sahabat, hazihi hiya dunia, inilah dunia. Hak kita ada berebut, kadang-kadang merah mata-mata cari dunia yang kita akan tinggalkan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, justru kehidupan kita ini untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Nabi kata, fa innahu
la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata sesungguhnya bukanlah seseorang itu masuk syurga kerana amalan dia, bukan kerana amalan kita. Para sahabat bertanya, demikian juga ke engkau wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, macam itulah aku pun, melainkan Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Apalagi kita ni, dah tentulah kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk syurga bukan dengan amalan kita, sebab tu kita tidak boleh action dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebab itulah kita tak boleh sombong dengan Nabi kita. Sebab apa? Ya, Nabi kita boleh bagi satu kelebihan dekat kita dengan izin Allah Ta'ala, yang dikatakan doa yang Nabi postpone untuk umat dia di akhirat nanti. Ya kharuju qawm minan nari bi syafa'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammawna al-jahannamiyina. Ada satu kaum keluar daripada neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia masuk ke dalam syurga. Sedangkan mereka ini ialah ahli neraka Jahannam, yang disebut dalam hadis itu Jahannamiyin, ahli neraka Jahannam. Seandainya ada iman, walaupun sekelumit iman dalam jiwa mereka, akhirnya penghuni-penghuni yang kita gelarkan mereka Al-Jahannamiyin, ahli-ahli neraka Jahannam, pun keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apalagi tuan-tuan ni, hak mangkuk hayul rebuh tak empuk itu pun masuk syurga. Apalagi tuan-tuan ni, Masya Allah. Sebab itulah macam saya sebut dalam mukadimah, jangan sampai amalan kita ni Allah Ta'ala tak terima, rugi kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, dan kita kena usaha juga nak dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terutama sekali hari Jumaat, banyakkan selawat. Hari-hari lain, weekdays, selawat. Hari Jumaat, tingkatkan selawat kita. Sebab apa? Sebab pada hari Jumaat ialah hari di mana selawat kita akan diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Aksiru alayya min as-salati fi kulli yawmin jumu'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jumu'ah faman kana aktharahum alayya salatan kana akhrabahum minni manzilah." Perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat pada setiap Jumaat, kerana selawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumaat. Sesiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra,
hadis hasan li ghairi. Jadi banyakkan selawat kita. Sebab apa? Dengan selawat kita, moga-moga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita nanti sebagai umat dia, dapat peluang masuk syurga. Subhanallah. Syoklah hidup di dunia ni macam-macam cacar erbanya. Ni hari ni dah 20,000 dah. 20,000 kan? 20 yang terlibat, yang COVID positif 20,000 dah no? Maknanya kita masih lagi dalam keadaan musibah, ya, dalam keadaan musibah tadi. Maka kita kena banyakkan doa kita, ya, banyakkan doa kita. Macam mana kita nak banyakkan doa kita? Doa musibah. Alhamdulillah lah hari-hari kita dah baca. Itulah kaedahnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi beritahu, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesiapa di kalangan hamba Allah yang ditimpakan musibah, maka ucapkanlah sama-sama dengan saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sambung lagi doa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, wa akhlif li khairan minha, wa akhlif li khairan minha. Tiap-tiap hari kita kena sebut yang ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Falsafah daripada doa kita ini, kita nak kena yakin bahawa sekarang ni memang kita ditimpa musibah. Di sebalik musibah itu ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima. Sebab Nabi kata, illa ajrahullahu fi musibatihi wa akhlafa khairan minha. Hadis sahih. Sesiapa yang mendoakan ini, ya, ini hadis daripada Ummu Salamah. Dia dengar Nabi beritahu, siapa sahaja yang ditimpakan musibah, dia sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang kita dapat? Illa ajrahu Allahu fi musibatihi, melainkan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran terhadap musibah yang sedang kita hadapi ini. Wa akhlif lahu khairan minha, dan Allah Ta'ala akan tukar balik musibah yang ditimpakan kepada hamba-Nya dengan yang lebih baik. Masya Allah. Inilah sikap kita orang beriman. Pelik sungguhlah orang beriman ini. Bila ditimpa musibah pun dia redha, dia senang hati, sebab dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan. Dan bila diberikan kesenangan pun dia syukur. Dengan sabar dan syukur itulah maka Allah Ta'ala akan tingkatkan kedudukan kita. Kadang-kadang nak harapkan amalan kita susah. Sebab apa? Masing-masing sibuklah amalan kita.
nak mengharapkan Allah Ta'ala tingkatkan maqam kedudukan kita kerana amalan kita ni, saya lah sama jugalah dengan tuan-tuan. Apa sangat amalan kita sehingga Allah Ta'ala boleh tingkatkan amalan kita? Tak ada, melainkan Allah Ta'ala timpakan musibah. Itu sebagai sebab untuk Allah Ta'ala tingkatkan maqam kita di sisinya. Kita hak semayang tahajud tak banyak pun, moga-moga dapat juga ya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan apa? Dua perkara inilah, iaitu redha kita, sabar kita. Dengan kesabaran itulah Allah Ta'ala akan tingkatkan ampanya. Dan kalau besok ni ditebus dengan perkara yang menyeronokkan kita, yang bahagiakan kita, yang menguntungkan kita, syukur, alhamdulillah. Itulah perangai orang beriman, sabar dan syukur. Sabar dalam keadaan kita berhadapan dengan yang kita tak seronok. Syukur bila kita berhadapan dengan keadaan yang menyeronokkan kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi kita ni macam yang saya sebut tadi lah, hak kita buat ni, moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita. Rasulullah SAW bersyafaat kepada kita. Moga-moga dapatlah kita masuk ke syurga Allah. Sebab apa? Sebab semua kita ni inginkan kehidupan yang bahagia, abadi, selama-lamanya. Maka tempatnya bukan di dunia, bukan di sini, tapi di syurga. Jadi pagi ini kita ambil masa sikitlah nak timbulkan motivasi kita, rangsangan kita untuk nak dapatkan syurga Allah. Dan kalau ada masa lagi, macam mana sifatnya ahli syurga ini. Jadi kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Kita tengok dulu indahnya syurga ni bagaimana, cantiknya syurga ni bagaimana. Jadi dalam hadis Nabi dinyatakan penghuni syurga ini ada ciri-ciri khusus dia. Antaranya perawakannya seperti Nabi Adam alaihi salam. Mana dia bukti dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna zira'an falam yazal al-khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an." Nabi kata, maka setiap orang masuk syurga wajahnya seperti Adam. Dalam hadis juga begitu, Adam ini wajahnya sangat segap, tak tahu nak habang. Tingginya 60 hasta. Ma'ai 60 hasta, cuba ukur tengok. Tapi Nabi kata setelah Adam itu manusia jadi kecil. Akhir zaman ni makin kecil sampai dah sekarang ni. Hadis itu muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang kuat, hadis yang sahih. Semakin kecil jadi kemetot macam kita ni. Besar sikit pada burung puyuh je, tapi dia punya sombong dia. Pantang silap sikit tunjuk penumbuk selalu. Itu anak Adam. Ya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu dari segi ciri fizikalnya. Antara dia lagi, ahli-ahli syurga ini berusia muda. Jadi yang tua-tua ni jangan risau, masuk syurga esok muda belaka. Daripada Syahar bin Husain radhiyallahu anhu,
di mana Nabi bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a salasina aw salasin wa salasina sana. Penghuni syurga itu akan masuk dalam syurga dalam keadaan muda, rambut pendek, janggut belum tumbuh. Mak ai muda sungguh, janggut pun tak tumbuh lagi. Masa hidup di dunia tu dia punya janggut nak ikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kalau selak janggut baru kenal, oi hangka. Janggut Nabi ni dia jaga elok-elok, bukan serabut tak ketahuan halal. Ya. Rambut pun cantik. Rambut Nabi ni kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia ada 3 cara rambut Nabi. Ikut-ikut kita boleh tiru nak dapat sunnah Nabi. Limah, wafrah, jummah, ada 3 style. Rupanya style Nabi kita tu. Saya dah pernah beritahu hari itu, antara rambut Nabi ni duduk atas tengkuk. Apakah ikut sunnah belakang ni, rambut duduk atas tengkuk. Ada ketikanya sunnah Nabi ni rambut dia sama dengan paras telinga ni. Saat lagi pergi kedai gunting rambut, suruh dia repang sama dengan paras telinga. Oh, sebab kenapa ni? Nak ikut sunnah. Ataupun ada ketiganya rambut Nabi atas bahu. Alangkah handsome-nya kita dah tua-tua ni kalau simpan rambut panjang. Gini ya kan. Sampai dengar kuliah tu gini ya, selak rambut. Oh, rupanya Nabi Muhammad tu rockers. Tidak. Rambut panjang tapi Nabi jaga elok-elok. Nabi dandan elok-elok. Nabi lumuk minyak dekat rambut dia. Minyak apa Nabi guna? Tak sadarlah duk fikir sampai ke situ. Ya. Kalau fikir sampai ke situ nanti jadi nak carilah minyak rambut Nabi ni, bright cream bekas merah ke, bekas biru ke. Yang penting Nabi meminyaki rambut dia. Yang kadang-kadang sahabat tengok ada kesan minyak rambut Nabi itu pada serban merah Nabi. Jaga penampilan. Nabi jaga penampilan dia. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, macam mana lagi bentuk ahli syurga ni? Mata bercelak. Tu dia mata bercelak. Ya. Masa dekat sekolah dulu saya ada belajar ilmu balaghah. Orang Arab ni kalau mata bercelak, dia samakan dengan lembu, mata lembu. Kalau tengoklah mata lembu. Mata lembu kan bercelak. Dia sebut, dia nak gambarkan seorang wanita yang cantik itu. Dia kata al-ain, matanya kal bakharil wahshi, seperti mana mata lembu. Eloknya lah. Ya. Dan berusia 30 tahun atau 33, tengah galak lah 30 tahun ni. Itulah gambaran ahli syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, hadis hasan. Jadi kita tua ni balik muda lah. Masa duduk di dunia hari itu kita dipengaruhi oleh faktor masa. Masa baru beranak, baby, kita nama baby. Lepas itu jadi budak-budak. Lepas itu jadi remaja. Lepas tu jadi orang tua. Lepas tu orang tua nak mampus. Orang Kedah ni nak sebut tua tu dia tak tua. Kalau sebut mampus di ujung tu mana tua macam kita lah. Semakin tua, semakin tua, semakin tua. Tapi di syurga umur 30, 33 steady, ya kan. Agaknya lah besok kalau kita masuk syurga, dengan harapan lah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga. Kita jumpa lah balik ni, hak tua-tua jumpa balik. Macam oh betul ya hadis hak kisah baca hari tu lah.
Oh, bakat-bakat 10 je cermin, ya Allah mudanya. Ya. Kemudian kita tengok hadis lagi, orang pertama mengetuk pintu syurga. Orang pertama mengetuk pintu syurga. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aksarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra babal jannah." Hadis riwayat Imam Muslim. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Nabi ini orang yang paling banyak pengikut dia, dan Nabi berbangga dengan umat dia yang ramai itu. Dan akulah orang pertama kali mengetuk pintu Al-Jannah. Kenapa Nabi ketuk pintu? Saja-saja ketuk ke? Tidak. Ketuk tu untuk dipelawar masuk ke dalam syurga. Mungkin kita tak rasa apa-apalah, sebab memanglah Nabi ni kan penghulu Nabi, layaklah dia masuk syurga. Yang syiaknya disebabkan Nabi Muhammad ni orang pertama mengetuk pintu syurga, maka kita umat Nabi Muhammad walaupun hidup di akhir zaman adalah umat yang paling awal dijemput masuk ke syurga. Masya Allah, sebagai umat pertama, disebabkan penghulu kita tadi, kita kan follow penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata baina annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim." Kita ni, Nabi kata, adalah umat terakhir. Umat terakhir. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Maknanya tak ada dah umat Nabi selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun paling awal pada hari akhirat nanti, duduk di barisan hadapan. Kita ni, Nabi kata, umat yang pertama kali masuk syurga. Walaupun diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab sesudah mereka, kita ni umat hak paling last dapat kitab. Al-Quran ni kitab terakhir, pedoman yang terakhir. Tetapi kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehlah ikut Nabi masuk syurga lebih awal daripada orang lain, lebih awal daripada umat-umat lain. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri, summa allazina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis samai idha'ah." Rombongan pertama yang masuk syurga laksana bulan purnama. Itu dia, hebat sungguhlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rombongan hak di belakang kita tu seperti mana bintang yang berkilau-kilau di langit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dapat gambar tak macam mana? Dapatlah sikit ilmu berdasarkan hadis Nabi. Nak gambar tu tak tergambar bagaimana keadaan dia, tapi keyakinan kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok pula sesama kita ni, siapa yang duduk depan kita. Dah tentu saya. Kan saya duduk main mengajak tuan-tuan, saya lah duduk depan. Jangan harap. Nabi kata apa? Inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ila al-jannah bi-arba'ina kharifa. Ada depan kita ni orang yang kadang-kadang di dunia hari itu kita cemooh dia, kita tak endahkan dia.
kita pandang hina dekat dia. Jadi jangan kita menghina orang lain. Ada kemungkinan dia akan masuk dulu syurga. Malah kadang-kadang dia masuk dulu, jarak masanya 40 tahun berbanding ke kita. Dia masuk 40 tahun dah, baru kita boleh masuk. Nabi kata orang-orang fakir masuk syurga mendahului orang kaya dengan selisih waktunya 40 tahun. Ambil kau. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang miskin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah lah. Sebab apa? Mereka tidak banyak soal siasat. Selisih masanya berapa lama? 40 tahun berbanding dengan hak kaya-kaya ni. Masya Allah. Habis tu kita nak jadi orang miskin ke? Boleh juga, cepat-cepat boleh masuk syurga. Jadi orang kaya pun banyak amalan yang kita boleh buat lebih baik daripada orang miskin. Kalau sembahyang kita sama dengan sembahyang orang miskin, maka sama-samalah amalan kita dengan mereka. Kalaulah orang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran, samalah amalan mereka. Kalaulah orang kaya boleh bersedekah infak, yang ni masalah. Yang ni masalah. Tapi kenapa yang Nabi sebut fuqara ni dia dulu? Sebab sengaja Allah Ta'ala kurangkan di dunia. Tak apalah kalau ada di kalangan kita ni yang merasa kurang di dunia ni. Harta tak ada, rupa tak ada. Tapi Nabi bagi tahu orang miskin hak semasa di dunia hari itu melarat, asalkan dia beriman, beramal soleh, dia lebih dulu mengecapi kebahagiaan. Masya Allah. Jadi bila kita tengok orang lain yang hidup dia merana, hidup dia tak macam kita, jangan kita pandang hina. Nah, kita tak kerja lain dah, minta. Jangan kita pandang hina begitu. Sebab mereka akan duduk di depan kita lagi. Kemudian kita tengok satu lagi hadis sebagai penutup. Bapak 7.30 dah lapar nasi lemak dah pula. Saya baca mafhum dia panjang sikit hadis ni. Baca mafhum dia bagi cepat lagi. Nabi bersabda, dia kata, sesungguhnya aku kenal, aku tahu penghuni neraka yang paling last keluar dari neraka dan penghuni syurga yang paling last masuk syurga. Nabi tahu ada orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan penghuni syurga yang paling akhir masuk syurga. Digambarkan oleh Nabi SAW, dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allah berfirman kepadanya, pergilah ke syurga dan masuklah ke dalamnya. Lalu orang itu pun pergilah ke syurga. Tapi dia tergambar dalam fikirannya syurga ni dah penuh, tak mana dia nak duduk. Maka dia pun kembalilah berkata kepada Allah, wahai Rabbku, syurga itu dah penuh. Allah pun berfirman kepadanya, pergilah ke syurga dan masuklah ke dalamnya. Sesungguhnya engkau berhak atas nikmat yang akan kuberikan kepada kamu. Tengok ni, kutu berhak engkau hayu ni. Banyak mana dia dapat? Sesungguhnya engkau berhak atas nikmat sebesar dunia dan 10 kali lipatnya. Orang tersebut berkata, wahai Rabbku, apakah engkau mengejekku kerana engkau penguasa, engkau Allah yang maha berkuasa. Bila sampai hadis ini, bila sampai tentang ini, Nabi nak tergelak. Nabi tersenyum, Nabi tersengih, tertawa sehingga terlihat gigi gerahapnya. Dan ada ulama kata Nabi punya seronok sebab
umat dia walaupun masa hidup di dunia hari itu membujur lalu, melentang pun lalu juga, last masuk juga syurga. Nabi tersenyum sehingga sahabat nampak gigi geraham Nabi. Inilah standard Al-Jannah yang paling rendah, iaitu 10 kali ganda keluasannya berbanding dengan dunia ini, diberikan kepada si pendosa tadi yang paling akhir keluar daripada neraka, paling akhir masuk ke dalam syurga. Kita nak duduk di situ pun dak lah, harap-harap dak lah. Jangan buat dosa dan selalu berdoa. Apa dia doanya? Sama-sama dengan saya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Takat tu pun okey dah. Kita biasanya doa seorang-seorang lah. Sambil-sambil berjalan boleh doa, sambil bawa kereta boleh doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Cari doa ni dalam Google ke, dalam mana-mana ke, tulis sampai dekat dinding ke, dekat pintu rumah masa kita nak keluar. Baca doa ni. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga beserta segala sesuatu yang boleh mendekatkan kepadanya daripada perkataan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu daripada neraka beserta segala sesuatu yang boleh mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, setelah kita melihat gambaran syurga, dah tentulah mari rasa terangsang motivasi nak masuk syurga. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita tengok pula apa yang kita nak kena buat supaya kita ni diterima oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni syurga, malah berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarrabu ilaiha minal qawli wa 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma nuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu syurga, ya Allah, beserta segala sesuatu yang boleh mendekatkannya daripada perkataan dan perbuatan. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari neraka beserta segala sesuatu yang boleh mendekatkannya kepada kami, boleh mendekatkan kepadanya daripada perkataan dan perbuatan kami, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.